Evolusi adalah merupakan suatu proses perubahan secara perlahan yang beransur-ansur merubah suatu bentuk fizikal atau pemikiran menjadi sesuatu yang lebih rumit dan kompleks. Proses evolusi yang perlahan dan berperingkat menjadi suatu garis piawai atau penunjuk arah tentang perkembangan kemajuan ketamadunan bagi manusia. Perubahan yang berlaku secara perlahan serta mengambil masa puluhan, malah ratusan, ribuan tahun ini adalah merupakan suatu pencapaian manusia dalam memahami dan memperbaharui pengetahuan dalam sesuatu bidang ilmu. Seni bina yang merupakan suatu bidang yang telah lama wujud dan telah banyak berkembang, menghasilkan sekian banyak pengembangan evolusi dalam sejarah penghidupan ketamadunan manusia. Penghasilan banyak aliran seni bina seperti modernisme, rasionalisme, empirisme, minimalis dan postmodernisme hanyalah sebahagian daripada evolusi perkembangan seni bina yang telah maju dan kian berkembang. Fikrah dalam aliran pemikiran ini akan terus bergerak dalam gerabak ideologi, falsafah dan seni yang menjadi kerangka fikir kepada sesuatu rekaan seni bina yang terwujud dalam perjalanan panjang evolusi seni bina. Gerabak yang membawa evolusi dari satu stesen ke satu stesen akan menginspirasikan setiap dari kita dengan cerita dan sejarah yang dibawa. Bentuk dan gaya penghasilan karya seni bina serta olahan material yang turut berubah pasti akan memukau rasa dan jiwa manusia. Evolusi yang berlaku kepada seni bina sebenarnya adalah merupakan evolusi tentang sosio-resam dan budaya serta cara penghidupan manusia bergerak menelusuri landasan zaman dan masa. Titik permulaan evolusi dan revolusi seni bina di Malaysia, basically dia more to faktor-faktor dari segi, yang pertama sekali faktor sejarah. Faktor sejarah di mana Malaysia ni daripada zaman jajahan sebelumnya Kesultanan Melaka, ada effect of the Portugese, Belanda, and also zaman colonial British. And so this type of movement of evolution ni lah yang faktor-faktor sejarah sampai ke zaman kemerdekaan, disebabkan juga kita Malaysia ni ada multi races, kan? Kita ada Melayu, Chinese, Indian dan banyak races yang ada kat sini. Lebih-lebih lagi yang masa sekarang ni pun dah banyak bangsa-bangsa lain yang datang bekerja dekat tanah air. So because of evolusi inilah perbualan perubahan dari satu masa ke semasa ni, dan saya percaya evolusi ini akan berlangsung dan berterusan. The Chinese would come in to set up the Chinese shop houses next to it, and there are Malays who will come in to set up kampongs. Yeah, so we have this linear settlement patterns along the river, which is quite common if you travel around Sarawak. Stesen kereta api Tapah ini telah menjalankan perkhidmatannya semenjak dari 18 Mei tahun 1893. Sebagaimana stesen-stesen kereta api di Malaysia yang lain, stesen ini juga dimiliki oleh syarikat kereta api Tanah Melayu yang mempunyai sejarah yang panjang dalam sistem perhubungan melalui landasan kereta api di Malaysia. Pada tahun 2007, stesen kereta api ini telah dibina semula kepada sebuah bangunan stesen kereta api yang baru. Evolusi kemajuan baru yang dibawa ternyata telah membunuh roh dan jiwa stesen kereta api Tapah yang telah mula beroperasi semenjak lebih daripada 120 tahun yang lalu.
Imej korporat melalui reka bentuk seni bina bangunan baru yang seragam dari aspek rupa, seni bina dan fungsi memperkenalkan kita tentang apa itu kereta api Tanah Melayu. Sebagai sebuah stesen kereta api yang dibina antara tahun 1880 dan 1885, stesen kereta api Tapah adalah merupakan antara stesen kereta api asal dan tertua antara beberapa stesen kereta api yang wujud di semenanjung tanah air kita. Stesen kereta api Tapah yang lama kini ditinggalkan usang. Sejarahnya dibiarkan berlalu bagai gerabak kereta api yang menghilang pergi. Kenangan silam stesen kereta api Tapah kini tiada yang dapat menikmati. Ia ditinggal dan diabaikan, terasing dan kelam. Evolusi dalam kemajuan seharusnya mematangkan serta menjadikan manusia lebih pintar. Sejarah umpama mesin masa yang membawa manusia melihat pemandangan istimewa di setiap perhentian, di mana kita semua diberikan masa dan peluang untuk berfikir tentang keharusan untuk memelihara dan menjaga bangunan-bangunan lama dan tua ini dengan sewajarnya. Pengabaian terhadap seni bina binaan bangunan-bangunan lama adalah satu kerugian. Kegagalan kita memanfaatkan dengan memperkayakan identiti seni bina negara sebagai salah sebuah negara yang mempunyai sejarah seni bina sendiri tentunya tergugah akibat kecelaruan jati diri sendiri. Evolusi adalah suatu proses kemajuan seni bina yang tidak sekadar memelihara dan menjaga alam semesta, akan tetapi adalah merupakan proses mematangkan manusia agar lebih dewasa dan memaknakan semangat dan jiwa sesebuah seni bina. Bangunan lama seharusnya dipelihara dan bukannya membenarkan ianya dengan sengaja ditelan dan ditinggalkan oleh masa. Negeri Perak adalah merupakan antara negeri terawal yang menerima pengaruh pihak British dalam sistem pentadbiran negeri. Ini adalah kerana Perak merupakan antara negeri yang memiliki kekayaan hasil bumi yang banyak. Antaranya ialah biji timah. Ia telah menjadikan negeri tersebut sebagai antara negeri terkaya dan penting bagi British di semenanjung Tanah Melayu. Disebabkan itu, pihak pentadbiran British membina banyak bangunan-bangunan yang indah di tengah Bandar Ipoh sebagai perlambangan ketinggian status negeri Perak. Sejarah kereta api Tanah Melayu bermula di Perak semenjak dari tahun 1885, iaitu apabila landasan pertama siap dibina dari Taiping ke Port Well. Bermula dengan nama Perak State Railway, ia digunakan oleh pentadbiran kereta api sewaktu itu bagi menguruskan segala urus tadbir pentadbiran kereta api. Pada tahun antara 1894, sebuah landasan baru melintasi Lembah Kinta telah dibuka di antara Batu Gajah dan 2 buah stesen berhampiran pekan tersebut. 36 gerabak kereta api telah dibina dengan roda besi dan ganda rodanya diimport dari tanah besar England. Semenjak itulah maka stesen kereta api Ipoh dibina berserta landasan untuk Perak Railway di sepanjang Bandar Ipoh bagi menyediakan perkhidmatan pengangkutan di bandar tersebut. Struktur binaannya pada waktu itu hanyalah terdiri daripada struktur kayu setingkat dan bumbung besar berjubin dengan susun atur yang terbuka. Pembinaan stesen kereta api yang dimulakan pada tahun 1914 itu hanya siap sepenuhnya pada tahun 1917 akibat dari kekurangan bahan binaan serta kenaikan harga dan kos pembinaan sewaktu Perang Dunia Pertama. Stesen kereta api Ipoh yang mempunyai unsur-unsur seni bina klasik dengan gaya British Raj dilengkapi dengan kubah dan menara kecil gaya Moorish yang direka bentuk oleh seorang arkitek kerajaan British bernama A.B. Habeck. Bangunan putih yang pada asalnya dibina sebagai bangunan hospital ini akhirnya diubah menjadi sebuah stesen kereta api. Bahagian luar stesen kereta api Ipoh ini memiliki reka bentuk kolonial barat dengan lukisan berunsurkan seni bina barok era Edwardian yang menggunakan tiang yang banyak serta mempunyai peletakan binaan kubah yang besar.
Seni bina bangunan stesen kereta api 2 tingkat ini telah dibina dengan ruang yang jauh lebih besar untuk pejabat pentadbiran kereta api dan juga Majestic Hotel. Electrical dan revivalism ni satu gerakan seni bina pada kurun ke-19. Dia menggerakkan aspek seni bina klasikal. Jadi ramai arkitek zaman kurun ke-19, terutamanya era belah di Eropah, dia menggunakan konsep seni bina yang mementingkan nilai-nilai seni zaman tu. Dia mengambil balik ciri-ciri dari Greek punya klasik. So French klasik pun kalau kita boleh lihat dia punya seni bina tu banyak yang ukiran, ada kerawang-kerawang. Itu yang revivalism. Dengan keupayaan memiliki 3 platform sewaktu tahun 1917, iaitu sebuah platform sampingan dengan 2 buah platform lagi dihubungkan dengan terowong bawah tanah. Memiliki sebuah dataran yang dikenali sebagai stesen Square Ipoh, dataran tersebut terkenal sebagai tugu bagi menghormati setiap jiwa yang telah terkorban sewaktu peristiwa perang. Setelah lebih 100 tahun, susun atur keseluruhan stesen ini tidak banyak mengalami perubahan sejak pembinaannya. Tidak ramai yang menyedari dan mengetahui bahawa bangunan ini dibina dengan teknologi tinggi yang melangkaui zaman. Sebagaimana seni bina bangunan sezaman yang kini menjadi binaan ikonik negara, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad, bangunan kereta api Tanah Melayu Berhad ini juga memiliki ciri serta kelebihan seni bina yang istimewa. Selain dibina dengan gaya yang cukup bercitarasa tinggi dengan ketinggian pengaruh budaya serta estetika seni bina, bangunan ini turut dibina dengan ciri ketahanan luar biasa bagi menghadapi suasana sejuk salji sekiranya melanda. Bangunan yang terletak di sudut tepi lorong berhampiran binaan bangunan Masjid Negara ini pada asalnya dibina sebagai ibu pejabat baru pentadbiran kereta api FMS Railway Administration Headquarters. Dengan persediaan menyediakan pelan perancangan yang mula dirangka sekitar tahun 1913 dan mengeluarkan tendernya pada 14 Mei 1914 dengan anggaran awal pembinaan sebanyak $508,000 negeri Selat. Ia telah ditawarkan kepada seorang kontraktor bernama Ang Seng yang walau bagaimanapun terhenti akibat tergendala disebabkan pergolakan Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 sehingga 1918. Setelah siap sepenuhnya, seni bina bangunan baru pentadbiran kereta api FMSR yang kini dikenali sebagai bangunan Ibu Pejabat Kereta Api Tanah Melayu Berhad dianggap sebagai pelengkap kepada bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur yang terletak bertentangan. Bangunan ini adalah merupakan suatu perlambangan kepada kemuncak keagungan zaman dalam sejarah perkembangan seni bina stesen kereta api negara, khususnya kepada perkembangan sejarah kereta api di Tanah Melayu. Sejarah telah mencatatkan bangunan ini mengalami 2 peristiwa di mana apabila terpaksa berhadapan dengan kemusnahan pada bahagian struktur utama sayap utara akibat terkesan dari pengeboman sewaktu Perang Dunia Kedua. Kemudiannya pada tanggal 14 November 1968, bahagian yang sama di Aras 2 musnah teruk akibat dari peristiwa kebakaran yang melanda. Sebagai salah sebuah bangunan yang turut dibina oleh A.B. Habek, seni bina bangunan ini jelas memperlihatkan perkembangan reka bentuk seni bina yang memiliki kekayaan nilai estetika dan budaya melalui kepelbagaian ragam gaya dan hiasan pada binaannya. Penggunaan gerbang gaya seni bina gotik bersaiz besar dan kecil yang mengaplikasikan teknik pengulangan dilihat sangat bergaya. Keadaan koridor pada aras bawah dan atas dengan perletakan tingkap saiz besar cukup untuk meremangkan bulu roma.
Kedudukan beberapa kubah dengan perletakan tiang tegak berpintal, gaya pelengkap lajur di 4 penjuru bangunan menonjolkan lagi keunikan seni bina elegan bangunan. Pemilihan material binaan serta penggunaan warna menyerupai emas memberikan rasa keistimewaan sebuah seni bina yang cukup menawan dan bercita rasa. Arthur Benison Haback, seorang arkitek British yang telah mereka bentuk seni bina bangunan kereta api Ipoh, adalah merupakan individu sama yang bertanggungjawab mereka bentuk seni bina stesen kereta api Kuala Lumpur. Beliau yang pernah berkhidmat di India menggunakan ilmu serta pengalamannya mengenai seni bina Inggeris Asia dengan menghasilkan suatu rekaan seni bina barok yang mempunyai beberapa kombinasi campuran gaya Neo-Moor, Mughal, Indo-Saracen dan Neo-Saracen sebagai rujukan dan inspirasi. Bangunan ini siap sepenuhnya dan mula beroperasi pada 1 hari bulan Ogos 1910 selepas perobohan stesen residen dan pengasingan stesen Jalan Sultan, iaitu stesen lama bagi Kuala Lumpur sebelum stesen kereta api Kuala Lumpur ini dibina dan mengambil tanggungjawab menjadi stesen kereta api utama bagi Kuala Lumpur. Seni bina barok muncul pada lewat era Renaissance yang memiliki bentuk serta gaya seni bina yang kompleks dan ekspresif. Reka bentuk seni bina ini adalah lebih fleksibel daripada reka bentuk binaan Renaissance. Ia bersifat plastik dan boleh dilihat dari segi reka bentuknya yang banyak menggunakan garisan dan permukaan melengkung. Pelan bangunan seni bina barok juga biasanya akan menggunakan geometri abstrak dan berbentuk tidak seragam. Reka bentuk seni bina bangunan ini adalah lebih ekspresif dan dinamik dengan kecenderungan menggunakan bentuk bujur atau oval dalam setiap seni bina binaannya. Simbol, segi atau garisan semuanya digunakan dalam bentuk yang tidak seragam bagi membangkitkan suatu rasa keterujaan yang luar biasa. Pendapat saya sekarang bila kita sentuhkan dari segi evolusi kan, because evolusi kalau kita sentuh dari segi konteks contemporary ni boleh dikatakan sebagai satu elemen yang sesuai pada bila-bila masa, dan tengok dari segi ukur bahan, pemilihan materials, sebab kita dapati pemilihan material yang ada sekarang bukan takat evolusi dan juga revolusi, dia more to tahap ke konteks perspektif of inovasi pula. Itu pendapat saya. Contohnya zaman sekarang ni, seni bina ni banyak dipengaruhi oleh kos dan penjualan. Ini adalah akibat daripada obsession manusia untuk menjual dan mendapat keuntungan. Dia punya kesan negatif dia, kurang manusia ni nak enjoy untuk menikmati hasil. Contohnya kalaulah saya buat rumah ni, nanti orang akan tanya, wah ini kita boleh buat banyak-banyak jual. Dia tak terfikir sedap tak kita duduk dalam dia. Jadi dia fikir nak jual dulu instead of dia fikir nak enjoy. Jadi benda-benda sekarang ni lah, kalau ditanya kebanyakan arkitek, dia punya design tu terdorong oleh kos terlampau sangat, sampaikan benda-benda lain tu dia ke tepi. Contohnya kalau rumah di Malaysia, di tropical, di cuaca macam ni, panas ni, kita perlu ruang yang luas. Kita perlu angin yang lepas ya. Tetapi kadang disebabkan oleh kos, ruang tu akan menjadi semakin kecil. Yang mana dia lebih sesuai untuk negara sejuk. Jadi inilah contoh di mana trend keseluruhan dunia ni sekarang ni terlampau ke kos. Jadi kat situlah dia mempengaruhi seni bina. Macam zaman Renaissance dulu, art is number one. Jadi dia membelanja apa yang patut untuk mencapai artistic value. Gaya seni bina binaan barok sebagaimana yang dapat dilihat pada bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur ini mempunyai daya ekspresi yang lebih berani dan bebas mengikut kecenderungan serta daya kreativiti pengkaryanya. Kerana itu, bangunan berseni bina sebegini mempunyai sifat individualistik
dan personaliti tersendiri yang menjadi kekuatan dalam perincian seni bina binaan yang dibawakan. Bertentangan dengan bentuk serta ciri seni bina bangunan Gothic dan Romanes yang lebih bersifat kolektif dan mementingkan keseragaman. Ruang dalaman seni bina barok ini akan menghasilkan suasana dalaman yang lebih ceria berbanding dengan ruang dalaman yang terdapat pada seni bina Renaissance disebabkan oleh penekanan yang diberikan terhadap pencahayaan semula jadi dengan penggunaan corong lubang dan juga cermin kaca. Seni bina barok kaya dengan kesan pencahayaan semula jadi, menggunakan bukaan ruangan bagi menimbulkan kesan dramatik melalui pencahayaan semula jadi, biasanya dibuat melalui kaedah binaan tersembunyi. Cahaya dibiarkan masuk ke dalam ruangan dalaman bangunan dengan penggunaan tertingkap kecil melalui kaedah pantulan. Teknik pencahayaan semula jadi ini juga berupaya memperlihatkan elemen reka bentuk dalaman seperti tekstur pada dinding. Seni bina barok yang diterapkan pada binaan bangunan kereta api tanah Melayu ini juga mempunyai ciri-ciri ilusi perspektif yang dapat memberikan efek visual pada psikologi. Kerana itu, ruangan panjang pada bangunan kereta api tanah Melayu ini kelihatan lebih jauh dari jarak yang sebenar, sebagaimana yang dapat kita alami pada ruangan koridor bahagian pejalan kaki di hadapan stesen ini. Stesen kereta api Kuala Lumpur ini pada asalnya memiliki satu terminal utama di bahagian hadapan bangunan dan 3 platform kereta api yang mengendali 4 landasan di bahagian belakang. Struktur besar yang menempatkan ruangan utama, kaunter tiket dan pejabat yang dibina dengan seni bina gaya Raj iaitu campuran barat dan mughal. Seni bina tersebut adalah merupakan kebangkitan Moorish atau Indo-Arab yang pernah popular pada sekitar hujung abad ke-19 dan 20 di India, Eropah dan Britain. Menonjolkan binaan ladam kuda, gerbang oji dan catri besar pada sudut bangunan menyempurnakan seni bina bangunan ini. Penggunaan material binaan bata terdedah yang dicat dengan warna cerah menjadikan bangunan ini sebagai salah satu dari bangunan warisan yang terdapat di Kuala Lumpur. Kini, keseluruhan tanggungjawab seni bina bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur ini telah dipindahkan ke suatu binaan yang lebih maju dan menepati segala keperluan teknologi zaman. Ia kini hanyalah sebuah bangunan biasa yang menjalani sisa kehidupannya yang tersisa menanti perubahan demi perubahan yang bernama evolusi. Sebenarnya saya suka stesen kereta api yang lama tu. Dekat situ kita rasa warm lah. Yang baru-baru ni terlampau moden dari segi binaan tu, kita rasa tak ada connection dengan bangunan. Jadi kita macam kita lalu aje. Kalau saya lebih suka kalau stesen tu, setiap stesen tu unik. Jadi ada something to look forward bila kita berhenti stesen ke stesen. Kuala Lumpur Central adalah merupakan sebuah kawasan transit serba moden bagi keseluruhan jaringan perkhidmatan awam di Malaysia yang menempatkan stesen kereta api utama Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Central yang dibuka pada 16 April 2001 telah mengambil alih peranan dan tanggungjawab stesen kereta api Kuala Lumpur yang lama adalah merupakan sebuah stesen kereta api terbesar di Asia Tenggara. Dibina dengan menggunakan konsep futuris holistik. Struktur seni bina bangunan ini dibina dengan teknologi canggih yang menggabungkan kesemua ruangan dalaman seperti susun atur plaza yang luas dengan halaman dalaman yang menempatkan kafe, ruangan rehat dan pejabat, kedai, restoran dan ruangan luas pejalan kaki dan pelbagai guna. Struktur seni bina binaan kerangka serta gentian zinc serta kaca digunakan bagi mewujudkan suasana ruangan yang terbuka. Hamparan landscape hijau dan zon penampan menambahkan lagi rasa keselesaan dan harmoni pada persekitaran. KL Central
yang secara keseluruhannya berkeluasan 290,000 meter persegi yang dibina di atas bekas tapak milik kereta api Tanah Melayu di Brickfields adalah merupakan hub utama bagi sebuah penghidupan bandar yang urban. KL Sentral adalah merupakan suatu model seni bina moden yang mengintegrasikan persekitaran yang selesa, tenteram dan mewah dalam dinamik persekitaran budaya kehidupan bandar. Ia adalah kompleks integrasi pertama di Malaysia yang menonjolkan ciri dan konsep baru pada seni bina dalam struktur binaan yang menerapkan elemen penghidupan moden yang global. Struktur kerangka utama binaan bangunan yang menggunakan konsep dewan atau sebuah ruangan pameran raksasa ini menggunakan material gentian serta batu pada dinding. Cermin kaca juga turut digunakan bagi memastikan persekitaran dalaman yang selesa dengan keadaan semula jadi cahaya dari sinaran matahari. Penggunaan lantai dari jubin yang selesa dan sesuai memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna selain dari berfungsi untuk menaikkan keindahan suasana ruangan. 3 buah binaan struktur kerangka di bahagian atas bumbung yang menyerupai sampan berfungsi sepenuhnya untuk pengaliran udara serta kemasukan cahaya. Material dari gentian zinc digunakan untuk bahagian bumbung binaan serta dibina tertulang yang panjang bagi perletakan cermin kaca yang turut berfungsi sebagai ruang pencahayaan dalaman. Kuala Lumpur Central juga adalah merupakan suatu perlambangan sebuah simbiosis bandar yang hidup dalam satu ekologi yang seimbang. Sebuah bandar yang dirancang dengan baik harus membenarkan pemanfaatan sumber serta mampu menyuburkan pertumbuhan di persekitarannya. Setiap elemen yang membentuk kehidupan perlu digabung dan menjalani suatu sintesis kerjasama dalam melancarkan segenap urusan penghidupan. Itu sudah pastilah kan, sebab kita nak mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga supaya orang boleh enjoy, boleh menikmati suasana bandar tu. Kalau kita bawa kereta, kita kurang dapat menikmati suasana keliling. Kalau kita naik kereta api tu, kita boleh lihat banyak benda, boleh interaksi ramai orang, terjumpa banyak orang. Jadi dia punya bonus dia lebih banyak kalau kita ambil public transport ni. TBS atau Terminal Bersepadu Selatan yang terletak di kawasan tepi Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 di Bandar Tasik Selatan adalah merupakan sebuah terminal perkhidmatan awam yang menjadi penyelaras kepada kelancaran jaringan keseluruhan stesen-stesen perkhidmatan awam di Bandaraya Kuala Lumpur. Terminal Bersepadu Selatan ini sebenarnya adalah sebuah binaan kompleks stesen bas yang dibina dengan ciri-ciri elemen seni bina konseptual. Menggunakan pendekatan konsep bersepadu dengan menggabungkan keseluruhan jaringan perkhidmatan awam yang bertujuan untuk memberi perkhidmatan yang lebih berkesan dan efisien. Terminal Bersepadu Selatan yang dilengkapi dengan segala binaan seni bina serba maju ini telah siap dan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2011. Kewujudan pembinaan Terminal Bersepadu Selatan ini adalah merupakan option atau pilihan dalam rangka bagi memberikan perkhidmatan pengangkutan awam dalam ruangan infrastruktur seni bina binaan yang lebih menarik, baik dan selesa. Lokasinya yang berada di luar kawasan tengah pusat bandaraya dapat membantu usaha-usaha bagi mengurangkan kesesakan trafik dalam bandar yang sebelum ini disebabkan oleh terminal bas Puduraya yang berlokasi di tengah kota. Menyediakan puluhan kaunter tiket serta beroperasi 24 jam dengan segala kemudahan kelengkapan asas seperti pilihan restoran yang pelbagai, ruangan makan di kafeteria yang luas, kedai yang berada di seluruh persekitaran, terminal dan aras, termasuk ruangan tempat menunggu di ruangan utama, pelepasan dan ketibaan yang cukup selesa dan luas, memberikan suasana terminal yang cukup berkesan. Dengan penyediaan papan litar, paparan berkualiti sebuah lapangan terbang,
serta susun atur ruangan dan papan tanda yang berfungsi di setiap ruangan menjadikan terminal bersepadu selatan ini sebagai salah sebuah infrastruktur seni bina terminal termoden yang pernah dihasilkan. Berkeluasan sekitar 20 hektar, terminal bas bersepadu dengan seni bina binaan kerangka bumbung serba moden ini dihubung jalinkan dengan seluruh jaringan sistem perkhidmatan awam lain seperti KLIA Express Rail Link atau ERL, Star LRT dan KTM Commuter. Dengan itu, masyarakat yang menggunakan perkhidmatan di terminal ini akan dipermudahkan dari aspek masa dan tenaga. Keseluruhan struktur binaan kompleks bangunan terminal ini mempunyai sebuah bangunan terminal utama 6 tingkat, 21 ruang untuk bas berlepas, 18 ruang ketibaan bas, 31 ruang bagi teksi perjalanan jauh dan ruang parkir yang mampu memuatkan sekitar 1,372 buah kenderaan. Dikelilingi oleh sebuah persekitaran yang menghijau, aman dan tenteram. Seni bina bangunan terminal ini ternyata membantu melancarkan sistem perkhidmatan yang dapat memberi 1,000 manfaat kepada komuniti masyarakat dalam menjalankan penghidupan mereka seharian. Pada saya, bangunan-bangunan ni dia merupakan titik masuk dan atau titik keluar. Jadi bila titik masuk ni, the sense of arrival tu kita kena address. Jadi saya dapati dua-dua bangunan ni dia agak, kalau bahasa Inggerisnya cool lah. Sebab apa? Bahan-bahan yang digunakan banyak besi. Jadi bila kita sampai, kita rasa agak sejuk sikit lah kan, cool. Jadi bila kita arrive daripada perjalanan jauh tu, kita rasa kerehatan dan kita rasa welcome. Bumi ini hakikatnya adalah merupakan pentas, tirai, lampu, props dan pakaian bagi setiap manusia mementaskan kehidupan. Sebegitulah seni bina bergerak dan berjalan melawan segala dugaan. Survival bertarung dengan pengganas yang enggan mengecap kebahagiaan tinggal dalam binaan rumah impian. Berjalan dengan penuh bahagia di depan deretan bangunan komersial dan pejabat yang menawan. Belajar erti sejarah dan pengalaman dari ruang awam dan bangunan bersejarah yang banyak menyimpan kenangan. Tenang di sekolah dan meraihkan cinta di taman hingga memiliki semangat dan keseronokan ketika berbaring di hospital. Kemajuan bukanlah senjata pemusnah untuk menguburkan segala peninggalan warisan. Sejarah dan pengalaman silam yang ditinggalkan adalah buku dan guru yang seharusnya kita ambil pengiktibaran. Kelestarian dan kesejahteraan alam yang berada di tangan manusia seharusnya difahami dengan moral dan iman. Bangunan mercu tanda tidak seharusnya meruntuhkan keindahan klasik bangunan zaman. Sebaliknya, ia menjadi penyempurna dalam memberikan ketenangan dalam keceriaan. Revolusi dan evolusi seni bina ni, kalau kita lihat, kita tengok skop dari satu-satu tamadun itu berkembang dan mencapai kemuncaknya. Kalau kita boleh lihat dahulu, kalau setiap tamadun tu mempunyai ciri-ciri seni bina yang tersendiri. Kita boleh tengok tamadun Greek, Mesir, China, Jepun, even dekat area Nusantara, masing-masing mempunyai seni bina tersendiri. Cuma je bila Malaysia start bermulanya revolusi industri, di mana masyarakat masa tu telah berfikir tentang globalisasi. Sebenarnya macam mana untuk membolehkan keseni binaan tu lebih mudah diterapkan untuk seluruh dunia. Bukan kata menghapuskan identiti, jadi boleh bergerak seiring. Jadi lahirlah modernisasi pada seni bina tu. Kalau tanya saya, bagi saya evolusi terhebat adalah seni bina adalah masa tempoh evolusi modernisasi arkitektur seni bina. Kalau lihat arkitek-arkitek hebat seperti Le Corbusier, Walter Gropius dan grup-grup Mies van der Rohe, dia orang ni menerapkan satu evolusi yang diguna pakai sampai sekarang, walaupun masih banyak kritikan.
Itu term evolusi dari konsep yang besar lah. Seterusnya kita akan tahu dia akan ada evolusi setiap gerakan kesenian dia sendiri. Dunia telah menyaksikan sekian banyak tamadun yang musnah dan binasa. Keangkuhan kemajuan ketamadunan mereka ditimbus oleh pasir dan tanah kesombongan mereka sendiri. Kebesaran dan ketinggian ketamadunan mereka ditinggalkan senyap sepi di tengah dasar laut penuh misteri. Pemeliharaan dan pemuliharaan tentu selayaknya diberikan sokongan dan dokongan selain mengaplikasi rekaan seni bina bangunan yang mengadaptasi dunia moden ke dalam persekitaran tumbuhan dan hujan. Dunia dan alam ini bebas dan membebaskan. Setiap dinding tembok dan bangunan ada kisah dan penceritaan. Seni bina bukan perangkap dan binaan yang memenjarakan. Arkitek yang berkarya dengan segala bentuk seni bina binaan bukanlah hamba pemaju yang mengoyak erti kesenian. Mereka adalah pendidik yang mendidik kefahaman masyarakat dalam menambah ilmu dan mempertingkat pengetahuan. Memberi penerangan perihal keperluan reka bentuk seni bina bangunan yang baik selain menjadi seorang pengkarya yang berkarya untuk masyarakat. Sekiranya masyarakat tak ada demand for it, memang architecture tu akan pupus. So it's good kalau kita pupukkan rasa sayang pada architecture tradisional ni supaya sentiasa benda tu kekal dalam seni bina lokal kita. Dari segi pengaruh penjajahan memang kita kalau tengok the local architecture scene kat sini ada banyak pengaruh daripada penjajah-penjajah kita, tapi it's very eclectic. Macam kita ada sedikit pengaruh Inggeris, dari segi kalau tengok dekat area Melaka tu banyak bangunan kolonial. Kita nampak ciri-ciri yang datang daripada penjajah British. Tapi ada juga sedikit dari sewaktu Belanda. Kalau kita lalu dekat Bangunan Merah tu, dan actually kita punya dekat Jonker Street apa semua tu memang banyak Baba Nyonya House tu. It's actually a blend between Dutch and Chinese sebab kita pun ada pengaruh daripada Cina masa zaman-zaman dulu. So kita nampak dia punya percampuran dekat situ dan dia melahirkan satu arkitektur yang begitu menarik juga. Kian berkembang membentuk pelbagai binaan indah yang bernama seni bina. Dari situlah setiap individu, keluarga, komuniti, negara dan tamadun akhirnya tercipta. With Brooks that came in, introducing new ways of building traditions, but not that new. You see, Brooks is very interesting. Jens particularly, he kind of work and understand the local communities. And his approach is quite different in a way. I'm not judging history good or bad, you know. It's just talking about architecture and how he introduced kind of system in building and how people live. So he brought in influences, where obviously for his influence from India and other places, yeah. So he started to build roof with hip roof and veranda. Then he started to develop building with more permanence. But what is significant about James Brooks was he actually built a series of forts that's very unique and very important to us. So if you look at the map of Sarawak and you start to dot the forts, it goes from one end to the other end. So from record, among the 3 Brooks over 100 years, they built about 50 of those. We call them outstation forts. Other than the 2 in Kuching, they are all built in timber. Green Building Index adalah satu method, satu cara untuk mengukur, memastikan bahawa pembangunan itu dijalankan dengan bertanggungjawab.
kita tekankan tentang penggunaan tenaga, efisiensi tenaga, kita tekankan tentang kualiti udara, kita tekankan dengan pengangkutan, sistem pengangkutan dan juga jenis-jenis bahan yang kita gunakan. Saya rasa tidak wajar kita bina bangunan di Malaysia tapi kita gunakan bahan import daripada China. Boleh bayangkan berapa banyak karbon yang edarkan dengan kapal, dengan penggunaan minyak, diesel nak hantar barang untuk buat bangunan kita. Jadi dalam method ataupun tool Green Building Index kita ada peraturan yang ketat. Bermakna kena buat macam ni baru dapat point. Tak buat macam ni tak dapat point. Dan adalah diharap supaya GBI ini diguna pakai oleh semua pemaju supaya kita dapat memantapkan pembangunan yang lebih bertanggungjawab. Evolusi dan segala perubahan harus bergerak dalam satu garis ombak penyebaran idea seni bina ke tengah masyarakat. Masa harus memberikan harapan kepada evolusi seni bina yang lebih baik dengan penerbitan lebih banyak kesedaran yang mempromosikan keindahan seni bina yang tidak mengabaikan keseimbangan alam dan kehidupan di sekelilingnya. Cetusan pemikiran dan ajakan paradigma dalam seni bina harus dijungkir dari benaman jajahan kepentingan pihak yang hanya mahukan keuntungan. Kerana seni bina adalah merupakan kitaran alam yang paling dekat dan hampir dengan kehidupan manusia. Sejarah dunia adalah merupakan sejarah manusia mencipta seni bina yang menjadi habitat paling ideal buat semua.